Selamat pagi diucapkan kepada semua yang hadir untuk bengkel kali ini. Sebelum saya pergi ke subjek, eloklah saya beri sedikit sejarah berkait dengan kesatuan. Transport Equipment Union telah daftar sebagai satu kesatuan pada 30 hari bulan Julai 1973, dan saya mula berkhidmat dengan satu syarikat namanya Associated Motor Industries, memasang kereta-kereta Ford pada 21 hari bulan Mac 24 hari bulan Mac 1974. Dan ya memang, dan saya mula pegang jawatan sebagai Setiausaha Agung mulai dari tahun 1990, bermakna dekat 33 tahun. Dan dalam jangka masa ini, apabila kita menghadapi sekurang-kurangnya 3 krisis, yaitu oil crisis, krisis ekonomi, dan last was again economic crisis. Pada satu masa dulu, pada tahun 90-an, kita punya anggota drop sehingga 2,400 dengan jumlah syarikat kurang dari 20. Tapi seperti apa yang Saudara Presiden beritahu tadi, bahawa sekarang membership sudah sampai ke 10,000 dan jumlah syarikat-syarikat di bawah kesatuan kita ialah sebanyak 54, dan ada juga sebanyak 10 syarikat yang mana kita dah menuntut pengiktirafan. Sorry, saya ingat saya punya suara tak perlu mic. Okay. Di mana-mana pun kita selalu mantap, natural mic. Okay, so sekarang kita sudah ada 54 syarikat di bawah kesatuan kita, dan juga kita juga ada lebih kurang 10 syarikat menunggu proses pengiktirafan. Dan di Malaysia proses pengiktirafan bukan senang dan bukan cepat seperti negara-negara lain. Di sini kadang-kadang paling cepat ialah 6 bulan. Lewat ada satu union, bukan kita punya, dia hanya selesai isu pengiktirafan selepas 30 tahun. Pernah berlaku. So, tetapi sekarang nampaknya pergerakan itu bukan begitu susah seperti dulu. Sekarang nampaknya adalah lebih baik, dan seperti apa yang Saudara Presiden beritahu tadi, kalau Akta Kesatuan Sekerja dipindah tidak lama lagi, yang mungkin proses ini akan dicepatkan lagi. So itulah sebabnya, walaupun ada beberapa kesatuan tak setuju dengan pindahan ini, kita Transport Equipment Union kebetulannya sokong pindahan tersebut, sebab kita fikir kita boleh expand kita punya kesatuan, yang mana lebih banyak pekerja-pekerja dalam industri boleh jadi anggota kita, bukan berfaedah kepada kita. Tujuannya bukan berfaedah kepada kesatuan, maka kita boleh berkhidmat, kita boleh beri satu servis yang lebih baik kepada pekerja-pekerja yang tidak ada kesatuan. Yang ada kesatuan kita tak mau ganggu, tetapi ada banyak ikut statistik, kita ada 32.6 juta manusia dalam Malaysia. Dari itu 16 juta di bawah employment. Dari 16 juta pekerja yang ada kesatuan hanyalah 6%. Dari 6%, 3.5% tidak mempunyai collective agreement rights. Siapa yang memutuskan mereka ialah kerajaan. Parliament will decide, for example, mereka yang kerja di
bawah kerajaan seperti teachers ataupun agensi-agensi kerajaan, dia punya parlimen akan decide ataupun kabinet akan decide. Bermakna dari 16 juta pekerja, hanya 2.5% pekerja dilindungi oleh kesatuan. Ini sangat-sangat penting. Yang mana kita ada mereka yang ada dalam dewan ini semuanya mempunyai sekurang-kurangnya satu perjanjian bersama, yang mana kita dapat faedah lebih baik dari peruntukan yang ada dalam Akta Kerja. Mengapa kita perlu ada kesatuan? Maka walaupun kita tak nafi bahawa Akta Kerja menyediakan faedah-faedah yang paling rendah, tetapi bagaimana mau improve ataupun improve dari apa yang ada adalah melalui perjanjian bersama. One example, Akta Kerja tidak mengatakan berapa kenaikan tahunan, tidak ada. Tetapi melalui perjanjian bersama, kita ada satu peruntukan berapa yang kita boleh dapat. Kenaikan tahunan ada dua cara. Satu, kita panggil quantum. Quantum itu dia punya amount sudah fix. Kalau saya kerja dengan syarikat 1 tahun, saya boleh dapat RM50, RM60 ataupun RM100. Itu satu sistem. Satu sistem lain ialah mengikut peratus. Peratus itu seperti di Sandan, yang mana kita akan dapat 5% tiap-tiap tahun. Hujan panas, mereka akan dapat 5%. Selain daripada itu, ada juga beberapa syarikat kita ada selesai dengan kenaikan tahunan mengikut prestasi syarikat dan juga prestasi pekerja. Di antara 3 hingga 8%. If I'm not mistaken, Koito kita dapat kenaikan tahunan sebanyak 3 hingga 8%. Manakala Denso Malaysia kita dapat quantum. Dia ada productivity link based system, tetapi dia punya kenaikan tahunan paling rendah ada satu angka. Selain daripada itu, mereka akan dapat tambahan mengikut prestasi mereka. Dengan apapun gaji itu akan jadi kita punya basic, maka next year dia masih lagi kekal dalam kita punya gaji. Tetapi di Hino situasinya lain. Itulah sebab kita menghadapi cabaran yang besar. Di sana kita ada productivity link system, tetapi productivity link based system tak akan masuk dalam kenaikan basic salary. So itu satu yang kita ingin selesai pada kali ini. So that is a brief history of our union. Okay, dan memang seperti apa yang Tuan Presiden beritahu, we are trying to improve our membership because we want to serve better the society. Okay, hanya kesatuan, bukan ada lain-lain. Hanya kesatuan can negotiate with the employer untuk adakan satu kontrak yang lebih baik dari Akta Kerja. Aktiviti kesatuan di Malaysia, waktu itu memang namanya Malaya. Malaya. Soalannya, mengapa tiba-tiba kerajaan sudah mula pandang serius terhadap kesatuan? Sebab bila Second World War, Perang Dunia Kedua, siapa-siapa ada ingat history? Di antara tahun 1941 hingga 45, Second World War, yang mana Jepun conquer Malaysia, Malaya pada waktu itu. So selepas itu nampaknya lot of unions sudah mula sokong komunisme. Ini kita tak boleh nafi ya. That is a real fact. Yang mana sebelum itu British controlling Malaya, kemudian komunis ataupun Jepun ambil alih. Dalam waktu itu kebanyakan selepas perang World War II, when British want to come back, mereka anggap kebanyakan union sokong kepada Jepun komunisme. Maka itulah sebabnya the government after 1940s come up with a lot of regulation to control kegiatan kesatuan. Okay, to control kegiatan kesatuan. That is history ya.
After that, next slide. Maka pada tahun Enactment Kesatuan Sekerja 1940 telah dibentuk, namun hanya dikuatkuasakan pada tahun 1947. Walaupun enactment itu sudah gubal pada tahun 1940, tetapi hanya implement dikuatkuasa pada tahun berapa? 1947. 47. Kita semuanya concentrate lah. Sebab kita, tujuan kita adakan program ini orang yang pegang jawatan tak akan sentiasa akan duduk di sini. Mesti ada pengganti, orang baru. Maka sebelum kita pergi ke tempat itu, kita kena bersedia. Mau tahu apa itu sejarah, bagaimana mau mengendalikan kalau ada kemuskilan dan lain-lain. Itu tujuan, maka program seperti ini sangat penting. We have to concentrate. Okay? We have to concentrate. Kalau tidak, saya tak pergi mana-mana sekolah tinggi. I'm only Form 5. But through my experience, I can negotiate with any kind of human being. Kadang-kadang yang duduk sebelah sana, dia master in beberapa subject, but we still can challenge because over the period kita belajar. There is no time limit, there is no age limit untuk belajar. So the same we are expecting that our members who are holding position dalam area committee, please learn. And trade unionism tidak diajar mana-mana, only our experience. Okay, trade unionism rights you cannot see anywhere. Kalau kita tanya mereka yang dah masuk universiti pun, kadang-kadang mereka tak faham apa itu trade union. Only they realize apabila mereka perlu interview salah seorang pemimpin to write a thesis, then only they know what is trade union in Malaysia. So, di sini kuatkuasakan pada tahun 1947, iaitu after Malaysia British ambil alih, maka mereka kuatkuasa dalam 40. Selepas 2 tahun selepas World War II, maka ini telah dikuatkuasakan in year 1947. Okay, beberapa klausa telah diluluskan dalam apabila mereka implement pada tahun 1947. Semua kesatuan sekerja perlu didaftar. Sebelum ini tak perlu mendaftar. Sebelum 1947, trade union tak perlu daftar di bawah Jabatan Hal Ehwal Kesatuan. Tidak. Tetapi selepas mulai dari tahun 1947 perlu daftar dengan JAX. Short form dia ialah JAX. Dan hanya boleh bentuk di industri yang sama. Kita punya union telah daftar pada tahun 73 dan anggotanya ialah datang dari semua automotive plant. Seperti saya kerja di Associated Motor Industry yang pasang kereta Ford. Kita punya anggota datang dari Champion Motors yang mana mereka pasang Toyota. Swedish Motor Assemblers pasang Volvo. Di PJ Asia Automobile Industries AAI pasang Mazda. Cycle and Carriage pasang Mercedes. Dan di Johor kita ada satu syarikat Oriental Assemblers, pada waktu itu dia punya nama ialah I think General Motors, pasang beberapa kereta dari Continental. So pendaftaran itu based on your industry. You cannot represent other workers. For example, mungkin dalam estate tidak ada union, kita tidak boleh masuk sana. Ataupun dredging, kita tidak boleh masuk sana. That means the union, kerajaan pada waktu itu sudah segregate. You can only represent this group of workers. Memang tujuannya ialah to control the union movement. Sebab waktu itu mereka masih fikir bahawa kebanyakan kesatuan sokong komunisme. So to curtail that, untuk to stop that, they came up with rule hanya 3 tahun. Kita guna pakai, maka apabila kita punya komplain ialah satu yang wajib, maka Jabatan Hal Ehwal Kesatuan terpaksa batalkan pendaftaran.
Tapi sekarang dia hanya 1 tahun. Dulu 3 tahun. Next please. Next, selepas kemerdekaan. After merdeka bila? Merdeka dapat bila? 1957. 1957. Enactment tersebut telah dinamakan sebagai Ordinan Kesatuan Sekerja 1959. Walaupun kita hanya enactment itu dia hanya pada tahun 1957, dia anggap sebagai 1959. Pada tahun 1989, Ordinan Kesatuan Sekerja 1959 ditukar kepada Akta Kesatuan Sekerja. Sehingga sekarang, maka apa yang ada di sini dinamakan pada tahun 1959. Okay, so ini only for the information. Next please. Okay, syarat penting pegawai kesatuan. Tengok bagaimana pada waktu itu kerajaan ingin nak kontrol movement of the trade union in the country. Tidak menjadi seorang pegawai atau pekerja sesuatu parti politik. Mereka yang pegang position dalam politik tidak boleh pegang jawatan dalam trade union. Tetapi dengan walau bagaimanapun, yang David dapat kelulusan untuk pegang jawatan, David ada 3 orang. Salah seorang ialah yang David. Okay, di sini mereka yang pegang jawatan dalam any political party. Political party bukan branch in top level lah. The president and the council members, mereka tidak boleh lead the union. Second, tidak pernah disabit kesalahan di mana-mana mahkamah mengenai pecah amanah, pemerasan atau intimidasi. So this is second requirement. Kita punya record must be clean. For example, until today my record is clean, maka saya boleh pegang jawatan. Begitu juga presidensi apabila kami telah dipilih, tiap-tiap tahun kita kena hantar kita punya laporan kepada Jabatan Hal Ehwal Kesatuan. Jabatan Hal Ehwal Kesatuan akan, kita perlu hantar 4 kopi Dari 1 kopi dia akan hantar kepada special branch. Yang mana kita ambil, walaupun kita tak secara rasmi dia tak beritahu. Special branch akan semak adakah apa-apa kesalahan atau ada apa-apa kes. Sangat penting pegang jawatan dalam kesatuan dalam Malaysia. So should not have any record. Itu sangat penting. Seterusnya, bukan seorang bankrupt. If you are a bankrupt, you cannot hold position dalam kesatuan. Ini hanya national level. Mereka yang pegang jawatan dalam area komiti tidak ada masalah. Okay, ini hanya national level. Next. Seterusnya, satu perkara yang penting ialah kita sudah tubuh kesatuan. Apa kita mau buat dengan pendaftaran yang kita dapat? Ialah kita kena organize factory yang industrinya sama. In our case, kita punya automotive. Sekarang kita dah tukar bukan saja assemblers, manufacturing of auto part. Di situlah datangnya like Denso, Sundan dan beberapa syarikat yang lain. Okay, so kita ingin nak rekrut mereka untuk mewakili mereka untuk adakan satu perjanjian bersama. So proses itu ialah kita panggil sebagai proses pengiktirafan. Proses pengiktirafan oleh majikan terhadap sesuatu kesatuan sekerja merupakan prasyarat sebelum kesatuan menjemput majikan mengadakan perundingan kolektif. Tujuan kita form union to a collective agreement with a company yang kita ada membership. Tetapi ada satu syarikat, adakah kita boleh mewakili mereka ataupun tidak? Kita kena hantar pengiktirafan kepada surat pengiktirafan kepada syarikat. Hanya apabila kita ada majority baru kita boleh hantar surat pengiktirafan kepada majikan, dan dia ada proses adakah dia boleh bagi pengiktirafan ataupun tidak. So that is important, where you must have pengiktirafan untuk mula perjanjian bersama. Without pengiktirafan, we cannot start the negotiation. That's important. Next. Seterusnya, kriteria untuk memberi pengiktirafan.
kelayakan atau kompetensi dalam bahasa Inggeris hanya diberi jika ada kaitan seperti establishment. I mean, kesatuan boleh minta pengiktirafan di mana-mana, tetapi 4 syarat ini sangat-sangat penting, iaitu establishment. Anggota kesatuan ini hanya untuk satu establishment seperti House Union. House Union dia datang dengan dia punya nama lah. If you see Fujiyama Workers Union, bermakna union itu hanya untuk company tersebut. Begitu juga APM Workers Union, itu hanya untuk company itu. So one establishment ataupun trade, kita ialah di trade, iaitu we are assemblers. Okay, kita punya business, kita punya pekerjaan ialah sama di mana-mana kita pergi. Seterusnya ialah jawatan ataupun occupation, lebih kurang sama dengan trade. Last ialah industri. We are the industrial union, yang mana kita punya anggota terdiri dari mereka yang kerja di automotive industry, pemasang dan juga manufacturers. So ini 4 kategori sangat penting apabila kita minta pengiktirafan dari mana-mana majikan. Next. Seterusnya, saudara-saudari, peranan kesatuan sekerja amat penting kerana demi memastikan kebajikan pekerja terjamin. I mean, yeah, that is what important. Why we want trade union? Because we want to uphold the benefit of the workers in any working environment. Nombor 2, memastikan ahli-ahli mendapat kenaikan gaji, bonus, keselamatan di tempat kerja dan juga kebajikan. This is another important factor mengapa kita perlu kesatuan. Dengan adanya kesatuan, maka kenaikan tahunan sekurang-kurangnya tiap-tiap tahun sudah ada. Dalam akta kerja tidak ada kenaikan tahunan. Itu budi bicara di antara syarikat dengan majikan. Tahun ini dia mau bagi, boleh bagi. Besok dia fikir tak perlu bagi. Tidak ada apa-apa yang menghalang mereka. Tapi apabila ada kesatuan, ada perjanjian bersama, maka dia terpaksa mengikut perjanjian bersama. Dalam perjanjian bersama itu tidak ada satu klausa mengatakan company perlu beri kenaikan tahunan. Kalau tidak ada, maka kita tidak boleh memaksa company untuk beri kenaikan tahunan kalau benda itu tidak ada. Saya sebut benda ini sebab baru-baru ini kita nampak beberapa perjanjian bersama, bukan kita punya, ada beberapa kesatuan, kebanyakannya datang dari House Union. Company, dalam bahasa Inggeris company will give annual increment at its own discretion, yang bermakna company akan buat keputusan adakah dia mau bagi kenaikan tahunan, begitu juga dengan bonus. So benda ini nampaknya tak berapa munasabah, tetapi our union will make sure that everybody akan dapat kenaikan tahunan tiap-tiap tahun. Nah, itu satu yang sangat-sangat penting. Dan bonus, memang bonus ialah satu benda yang bukan senang, sebab 50 tahun dulu ada satu keputusan Mahkamah Persekutuan bahawa bonus bukan satu trade dispute di antara majikan dengan kesatuan, maka itu majikan akan buat keputusan adakah dia perlu bayar ataupun tidak. Dengan apa pun, kalau kita tengok kebanyakan kita punya agreement ada peruntukan untuk bonus. Kalau kita tengok di Denso Malaysia, bukan saja kontraktual kita ada 2 bulan. Selain daripada itu, oleh sebab kita setuju dengan majikan pada tahun 2012. Ya, saya ingat 2012, iaitu productivity link wage system, yang mana apabila untung syarikat meningkat, dia juga perlu share dia punya faedah profit dengan pekerja yang kerja dalam syarikat itu. Maka di sana ada tambahan. Okey, so ini semua hanya kita boleh mencapai melalui adanya kesatuan. Saudara-saudari ataupun mereka yang kerja dalam syarikat sebelum saudara-saudari masuk sudah buat keputusan untuk ada union di sana. Tujuan kita buat program ini, kita tidak boleh diam saja dengan apa yang kita dapat. Kita kena, sebelum ini 20 tahun dulu ada orang
ambil inisiatif untuk tubuh union. Di sini seperti apa yang saya sebut, lebih dari 90% pekerja yang kerja di industri masih belum ada kesatuan. Tanggungjawab kita untuk spread the wings. Apa yang kita punya bapa, mak ataupun brothers buat pada 20-30 tahun dulu, kita kena mula buat sekarang. Maka bukanlah kita punya adik-beradik ataupun kita punya children boleh benefit dalam jangka masa yang panjang. It has to be that trade union movement tidak boleh berhenti di mana-mana. It has to go ongoing proses pada bila-bila waktu. Apa yang kita dapat menikmati sekarang atas apa yang kita punya abang ataupun bapa buat 20-30 tahun dulu, we have to start doing the same. Maka our generation tidak semestinya kita punya anak ataupun cucu, generally the new generation akan dapat satu faedah yang lebih baik dari apa yang ada dalam Akta Kerja. Kita tak nafi Malaysia ada Akta Kerja satu yang sangat baik, tetapi masih ada banyak ruang untuk improve further melalui adanya kesatuan. Itulah sebabnya we have to work hard to make sure that more and more workers. Okey, seterusnya pendaftaran dan pengiktirafan sesebuah kesatuan sekerja. Pendaftaran dan proses penungguan. Step 1 ini bagaimana kita boleh daftar satu kesatuan. One, everybody union mean kesatuan mean everybody must same. So we treat everybody in same manner. That is the reason why we need trade union yang fokus on workers' right, bukan worker fokus on dia punya pocket. Tidak.